Bertemu kembali, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan baru-baru ini mengingatkan pimpinan utama parti dalam Kerajaan Perpaduan supaya lebih berhati-hati ketika mengeluarkan kenyataan kerana dikhawatiri boleh menyinggung perasaan orang Melayu dan Bumi Putera. Dan ia merujuk kepada beberapa kenyataan yang dibuat oleh pemimpin DAP sebelum ini. Dan ia sekaligus menguji hubungan antara UMNO dan DAP yang merupakan antara parti utama membentuk kerajaan perpaduan hari ini. Dan bagaimana untuk menguruskan perbezaan yang wujud antara kedua-dua parti ini? Bersama saya di talian ketika ini ialah penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM, Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Baik Datuk, kita nak terus saja kepada fokus perbincangan kita Datuk. Kita melihat perjalanan UMNO dan juga DAP ketika ini ibaratnya sebuah kapal yang berlayar menuju ke destinasi Datuk. Tapi belum sampai separuh perjalanannya pun sudah ada isu-isu begini. Jadi Datuk, bagaimana untuk menguruskan perbezaan yang wujud di antara kedua-dua parti ini bagi memastikan perjalanan sebuah kapal tu sampai selamat ke destinasinya, Datuk? Ya, kalau kita perhatikan banyak perbezaan muncul selepas kerjasama yang telah lahir buat kali pertamanya, dan sudah pasti ianya bukan satu perjalanan yang mudah untuk menuju ke arah destinasi yang lebih baik. Pasti ada onak dan duri yang perlu dilalui, tetapi saya percaya yang perlu diutamakan oleh kesemua kepimpinan adalah sejauh manakah mampu untuk melahirkan persefahaman, adaptasi kepada perubahan yang telah dibawa, melihat kepada dasar dan undang-undang yang tidak boleh dipersoalkan agar kesemua itu akan membolehkan kerjasama yang lebih erat dapat dibina. Ini merupakan sebuah kerajaan perpaduan. Bermakna perpaduan dalam kerajaan itu harus dizahirkan, ditunjukkan kepada yang lain supaya penyokong tidak terkeliru dan juga penyokong tidak resah ataupun gelisah dengan apa yang berlaku. Sehingga kita tidak mahu melihat wujudnya keadaan apabila ada sebahagian sudah mula menyoal apakah kerjasama ini perlu diteruskan kerana beberapa perkara telah ditimbulkan yang sebenarnya merupakan perkara yang boleh menimbulkan polemik, dilema dan juga bukannya memperkukuhkan hubungan tetapi boleh melahirkan keadaan yang pecah belah sehingga meregangkan hubungan yang cuba dibina di bawah kerajaan perpaduan ini. Saya melihat bahawa kepimpinan di peringkat atasan harus menjadi teladan contoh kepada yang lain dan ini memerlukan komitmen, iltizam, iktibar dan juga mengambil kira perubahan pembaruan yang sedang berlaku. Jika tidak, sudah pasti akan ada desakan secara berterusan untuk menyoal kerjasama yang telah dibina oleh UMNO dan juga DAP ini. Baik Datuk, kita juga tahu ya, pemimpin-pemimpin setiap parti-parti utama ni, apa strategi yang harus dimainkan untuk memastikan parti-parti yang mereka ketuai ini untuk tidak lagi mengeluarkan kenyataan apakah kesepakatan yang wajar untuk dibina ketika ini, sebab kita tahu sentimen di peringkat akar umbi mungkin agak berbeza. Sentimen di media sosial terhadap perjalanan kapal ini sekarang ini sudah agak berbeza daripada yang mulanya dahulu. Jadi apa sebenarnya strategi yang paling jitu yang wajar difikirkan oleh kesemua parti-parti komponen dalam kerajaan perpaduan ini bagi memastikan sentimen itu mungkin boleh berubah dan ianya mungkin boleh membawa mereka terus sampai ke destinasi seperti saya cakap tadi, Datuk? Ya, saya rasakan komunikasi itu penting, perlu ada platform ataupun telapak dibina supaya perkara-perkara yang sensitif, perkara-perkara yang perlu dibincangkan secara tertutup harus dilakukan dalam ruang dan juga telapak yang sepatutnya dilakukan supaya tidak ada pihak yang mengambil kesempatan daripada ruang tersebut sehingga melahirkan kebimbangan ataupun kegelisahan. Jika mahu sampai ke penghujungnya, sudah pasti ia memerlukan kompromi dan juga pengorbanan tanpa menyoal siapa yang perlu berkorban dan juga siapa yang perlu berkompromi, dan kesemua ini memerlukan akses dan juga soal keterangkuman, soal sejauh mana masing-masing melihat bahawa perpaduan itu harus lahir daripada pemimpin yang menjadi contoh ataupun teladan kepada yang lain supaya di peringkat bawahan itu tahu bahawa inilah kerjasama yang cuba dibina. Jika ini masih lagi dipersoalkan selepas 1 tahun, ia boleh melahirkan defisit kepercayaan, keyakinan sehingga mengganggu gugat apa yang cuba dilakukan oleh Perdana Menteri di peringkat atasan. Yang penting adalah sejauh manakah tidak ada lagi suara ataupun kenyataan yang boleh menyoal apa yang sebenarnya sudah pun terbina sekian lama. Jadi apa yang telah disuarakan oleh kepimpinan UMNO ada asasnya
dan sudah pasti itu perlu dihalusi dan juga diteliti, dicerna dan juga dipastikan tidak sama sekali mengganggu gugat soal kerajaan perpaduan yang telah dibina. Dan saya percaya yang mahu kita lihat selepas ini adalah soal kestabilan, soal bagaimana rakyat tidak lagi terhimpit dengan percaturan ataupun permainan politik sehingga mengganggu gugat apa yang sebenarnya harus sampai kepada rakyat. Merayatkan kepimpinan itu datang daripada pemimpin dan pemimpin harus menjadi contoh. Jika pemimpin sendiri menyoal dan juga mengeluarkan kenyataan yang boleh melahirkan kekeliruan sesama mereka, maka itu sekaligus akan menyebabkan penyokong di peringkat bawahan juga menyoal apakah kerjasama ini wajar dan akan mula meminta ataupun mendesak UMNO sendiri untuk keluar daripada kerajaan ataupun mempertimbangkan semula kerjasama yang telah terbina, dan kesemua ini akan melahirkan keadaan yang tidak menentu, tidak stabil dan juga keadaan yang sebenarnya tidak begitu baik untuk kerajaan dan juga negara ini. Datuk, di sebalik perkara-perkara yang berlaku ini, Datuk, ya, pelbagai-pelbagai kenyataan yang dikeluarkan. Jadi bagaimana Datuk sendiri menilai sentimen akar umbi ataupun penyokong ataupun masyarakat di luar sana terhadap isu yang berbangkit ketika ini, Datuk? Bagaimana kita nak menilai sentimen ini? Ya, di peringkat bawahan sudah pasti penyokong menyoal apakah kerjasama ini sebenarnya hanya sekadar bersifat sementara, apakah kerjasama ini ada kejujuran, keikhlasan ataupun semata-mata kerjasama ini lahir disebabkan untuk membentuk kerajaan. Di sinilah saya rasakan peranan pemimpin itu penting, baik dalam mana-mana parti sekalipun, untuk keluar bersama menampakkan kesungguhan, menampakkan adanya kejujuran untuk mempertahankan apa yang telah diusahakan Anwar sendiri sebagai Perdana Menteri dan juga pasukan beliau di peringkat bawahan. Yang penting adalah di peringkat bawahan itu mahukan satu bentuk keyakinan, satu bentuk kepercayaan, satu bentuk ketelusan bahawa yang cuba dilakukan ini sebenarnya adalah untuk memperlihatkan kelangsungan kerajaan yang sedia ada. Walaupun kita tahu ada sebahagian masih lagi menyoal kerjasama ini secara berterusan dan mahu UMNO sendiri mempertimbangkan kedudukan mereka dalam kerajaan serta kerjasama yang lahir dengan DAP khususnya, dan sebahagian pula masih lagi mempertahankan hubungan ini penting untuk membolehkan UMNO berada dalam kerajaan. Sudah pasti akan ada pelbagai pandangan dan juga persepsi yang cuba dibawa. Pengurusan persepsi itu penting dan saya percaya di peringkat bawahan masing-masing masih lagi mahukan jawapan yang jitu, peka kepada keadaan semasa, dan kesemua ini tidak boleh hanya dilakukan oleh UMNO. Parti yang lain, contohnya DAP sendiri juga harus mengambil pendekatan yang lebih matang untuk memastikan bahawa kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan itu tidak menyinggung ataupun tidak menyebabkan boleh memberikan impak kesan kepada kerajaan perpaduan dan juga hubungan yang cuba dizahirkan dalam pelbagai bentuk atas nama kerajaan perpaduan. Padu di bawah kerajaan perpaduan itu sebenarnya mahukan persefahaman, mahukan adaptasi, mahukan dasar dan juga undang-undang negara ataupun perlembagaan dan rukun negara itu dipertahankan, dan sudah pasti di sinilah masing-masing perlu menampakkan kesungguhan untuk bersama dan bukannya bergerak secara berasingan. Sebab itu saya rasakan kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Ahmad Mazlan semalam bertujuan untuk memberikan peringatan agar kenyataan-kenyataan seperti ini tidak lagi dikeluarkan oleh pemimpin yang sebenarnya boleh membawa impak kesan di peringkat bawahan. Walaupun di peringkat atasan masing-masing boleh lagi menampakkan kerjasama atas rasa hormat dan juga atas rasa pemahaman, tetapi di peringkat bawahan ini merupakan satu yang perlu dilakukan secara berterusan dan masih memerlukan kerja-kerja konkret yang lebih besar dilakukan supaya kerumitan ini dapat diperbaiki dan kekusutan itu dapat dileraikan. Kekusutan itu hanya dapat dileraikan hanya jika sekiranya pemimpin-pemimpin ini tidak lagi mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya boleh mengganggu gugat kerjasama dan juga apa yang cuba dilakukan atas nama kolaborasi ataupun kerjasama politik.
Jadi kerangka besar yang perlu dipertimbangkan adalah kerangka yang menampakkan penggabungan yang condong ke arah persefahaman. Masing-masing perlu bergerak bersama ke hadapan untuk mempertahankan nilai-nilai yang memenuhi keperluan kemahuan rakyat, bukannya berdasarkan kepada plot tertentu yang boleh diikat dengan ideologi politik ataupun fahaman politik masing-masing. Itu sebenarnya akan menyukarkan proses ataupun transisi ke arah kerjasama yang cuba dizahirkan ini.